kasih Ya Bobat, Tuan Speaker. Terima kasih sahabat saya Jempol. Untuk makluman Dewan, Single Border Agency SBA kini dikenali sebagai Malaysia Checkpoint and Border Agency MCBA. Penubuhan MCBA telah pun dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada 18 Oktober 2023. Permohonan penjawatan MCBA telah diluluskan oleh JPA pada 29 Disember 2023 dan diikuti dengan waran penjawatan MCBA bilangan K3 tahun 2024 telah diluluskan oleh Perbendaraan Berkat Kuasa mulai 5 Januari 2024. MCBA merupakan agensi kerajaan yang bertindak sebagai agensi barisan hadapan di pintu-pintu masuk negara termasuk pelabuhan. MCBA bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan kawalan dan pemeriksaan secara bersepadu dan komprehensif di pintu masuk darat, laut dan udara termasuk pelabuhan bagi pergerakan orang, kenderaan dan barangan termasuk haiwan serta tumbuhan. Untuk makluman yang berhormat, pada 31 Januari 2024 lalu, Datuk Seri Hazani bin Ghazali dari Agensi Polis Diraja Malaysia telah dilantik sebagai Ketua Pengarah MCBA yang pertama. Termasuk Ketua Pengarah, sebanyak 104 waran penjawatan baru telah diluluskan bagi pelaksanaan MCBA di peringkat Ibu Pejabat dan 9 pintu masuk. Waran penjawatan yang melibatkan pelbagai skim penjawatan dan grade tersebut kini sedang dalam fasa pengisian. Untuk makluman, pasukan MCBA kini sedang giat menyelaraskan perbincangan dan libat urus bagi tujuan penggubalan rang undang-undang RUU MCBA dan RUU pindaan akta-akta berkaitan. Untuk makluman yang berhormat, sebanyak sekurang-kurangnya 31 akta akan terlibat dalam pindaan perbangkit ini. Berdasarkan perancangan, MCBA akan mula beroperasi sepenuhnya di lapangan selepas rang undang-undang pindaan akta berbangkit diluluskan yang mana disasarkan untuk dibentang dalam sesi Parlimen bulan Jun akan datang. Selain daripada itu, penyelarasan dan libat urus bersama agensi-agensi sedia ada dan pihak berkepentingan lain juga sedang giat dilaksanakan bagi memastikan koordinasi yang baik dan harmoni di pintu masuk. Penyelarasan ini akan merangkumi perancangan operasi secara berpasar, pembangunan SOP bersepadu di lapangan serta mekanisme pelarasan dasar di antara pelbagai kementerian dan jabatan yang berbeza. Dalam hal ini, kerjasama, komitmen dan sokongan semua jabatan kementerian terhadap agenda nasional ini, saya yakin MCBA akan menjadi agensi tunggal di pintu masuk yang menyumbang kepada peningkatan kawalan keselamatan, penambahan kecekapan perkhidmatan kerajaan, mengurangkan birokrasi dan keterisan dan memakmurkan ekonomi negara. Terima kasih. Jempol. Terima kasih Muhammad Timbalan Menteri atas jawapan. Tahniah kita ucapkan kepada pihak kerajaan kerana menubuhkan agensi tunggal sepadan negara untuk mengawal selia 141 pintu masuk ke negara kita. Jadi soalan tambahan saya, apakah jaminan kerajaan dengan penubuhan agensi tunggal ini dapat meningkatkan keberkesanan perkhidmatan di pintu masuk dan juga memantapkan integriti pegawai awam di pintu masuk, khasnya laluan udara, laut dan darat. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Jempol. MCBA di Malaysia merupakan agensi kerajaan yang akan bertindak sebagai agensi kerajaan barisan hadapan di pintu-pintu masuk sepadan negara, termasuk pelabuhan. Dan MCBA ini bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan kawalan, pemeriksaan secara bersepadu dan komprehensif di pintu masuk darat, laut, udara, termasuk pelabuhan bagi pergerakan orang, kenderaan dan barangan termasuk haiwan serta tumbuhan. Untuk makluman, objektif pelaksanaan penubuhan dan pengoperasian MCBA antara lain meliputi perkara-perkara seperti berikut. Pertama, kita nak meningkatkan kecekapan penyampaian, perkhidmatan dan keberkesanan kawalan keselamatan di pintu-pintu masuk dan pelabuhan-pelabuhan. Kita nak optimumkan sumber manusia dan juga keuangan. Misalnya, pelaksanaan penubuhan dan pengoperasian MCBA akan dapat mengoptimumkan
sumber manusia khususnya bagi mengurangkan kadar turnover yang tinggi di kalangan anggota penguatkuasa di pintu-pintu masuk sehingga 30 hingga 40%. Dan selain itu, kita juga memastikan pengurusan dan pengoperasian yang lebih terselaras melalui prosedur operasi standard SOP yang seragam yang selama ini bertindak secara bersendirian, tapi selepas ini akan diseragamkan di bawah satu arahan dan juga satu imej yang lebih tersusun dan baik. Selain daripada itu, sudah tentulah kita akan perkukuhkan integriti di kalangan pegawai, anggota penguatkuasa di pintu-pintu masuk melalui penambahbaikan aspek penguasaan dan kawalan yang lebih cekap dan terkini. Terima kasih. Padang Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seperti kita maklum sebelum ni kita ada AXAM, Agensi Kawalan Sepadan yang diwujudkan 2017 dan dibubarkan pada 2021. Soalan saya, bagaimanakah penubuhan entiti baru SBA ini dijangka dapat membantu memantapkan penugasan pangkalan operasi hadapan terutama dalam usaha membanteras insiden jenayah rentas sepadan. Ini termasuk punca kuasa SBA dari sudut perundangan untuk mengendalikan hal ehwal sepadan negara dan dasar berkaitan keselamatan sempadan melalui koordinasi antara agensi penguatkuasa seperti polis, kastam dan immigration. Soalan seterusnya, adakah terdapat perancangan daripada kerajaan untuk merasionalisasi bilangan anggota penguatkuasa di sepadan selaras dengan keperluan masa? Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan tahniah atas penubuhan SBA ini. Terima kasih. Yang Berhormat, untuk maklumat Yang Berhormat, untuk mengetahui semua bahawa dari segi pejawatan dianggarkan 13,700 pejawatan diperlukan dalam MCBA dan ia pejawatan yang diserap daripada agensi-agensi yang sedia ada. Untuk lebih tersusun dan lengkap sebagaimana saya sebutkan tadi, perancangan kita seterusnya ialah untuk menggubal rang undang-undang yang melibatkan sekurang-kurangnya 31 akta. Dengan adanya rang undang-undang ini, maka penyelarasan akan lebih tersusun dan kita jangka akan bentang pada sesi akan datang. Agensi yang terlibat dalam MCBA inilah Jabatan Imigresen sendiri, Kastam, Kementerian Kesihatan Malaysia, JPJ, Perlitan juga Maktis. Dan saya percaya dengan adanya penyelarasan di bawah satu bumbung ini, imej kita akan lebih tersusun dan terancang dan pejawatan sebenarnya lebih melibatkan apa yang disebut sebagai tukar lantik. Mana jawatan sedia ada dilantik dengan imej dan baru dan dengan cara ini ia akan lebih beri kesan baik kepada kawalan pintu sempadan.